Boleh mula? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab وتبضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الدال على الله. اللهم صل وسلم على جوهرة كنزك اليتيمة. اللهم صل وسلم على سرك السار في هياكل الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات. اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكسرة واستقامة القيومية. اللهم صل وسلم على مدينة المجال الذاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوثر الفيوضات الأسمائية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدخلنا بها في مدينة معرفته وتسقينا بها من رحيق حوضه وتطهر بها ظاهرنا وباطننا يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك لجماعة هذا المصلى مصلى السالكين أن الحق تبارك وتعالى ينفعهم ويرفعهم ويعطيهم من الخيرات والبركات في الذرية والأعمال والإيمان وفي الأوقات والأعمال والأرزاق إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد saya muliakan muhajjana hadirin jawatan kasih program muslimin muslimat malaika yang sebab hadir bersama kita, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, suara malaikat lagi kuat. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa baik dalam sihat walafiat, dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk hari ini memanglah bab yang terakhir, bab 7. Adalah satu tajuk namanya keperluan berguru dan siapa guru yang kita perlu cari, sifatnya, adab dengannya. Jadi ini kita lomba sikit sebab ini perkara dalam, bukan kita ikut susunan dalam buku ini, tapi kita ambil bahagian daripada fiqh, bahagian daripada tasawuf, bahagian tauhid dan sebagainya. Hari ini bahagian yaitu tasawuf, yaitu ada belakang sekali, ada bila namanya bab-bab adab ulama, ada belajar ya, dalam bab yang ke-7, bab yang terakhir ada persahabatan dan bergaulan antara pencipta dengan yang diciptakan. Tapi saya memilih tajuk hari ini adab orang belajar ya, itulah 11 adab. Tapi sebelum kita merukai dan berbincang tentang perkara ini, perlu kita tahu keperluan kita berguru dengan cara mudah. Kita cakap, kalau kita tak belajar satu benda, kita tak mahir nak menerukainya. Contohnya, siapa yang memasak makan mestilah dia pandai tahu sukatan di bunyi qadar ya. Jadi al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Orang tak jadi adab tinggi dengan sendiri, mesti dia belajar. Tak akan ada ilmu yang mendalam meski dalam bahasa, dalam agama, dalam fiqh, dalam tauhid, melainkan sudah duduk dan bertalaqi dengan guru. Sudah sabit dalam kitab ini, dalam awalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang memberi syafaat hari kiamat. Siapa dia? Golongan nabi-nabi dan golongan ulama-ulama dan golongan syahid. Apabila seorang abid dengan alim di hari kiamat dikatakan kepada orang yang beribadah, dibersihkan masuk syurga.
Seorang yang alim tunggu. Kenapa tunggu? Sebab dia Allah nak ikramkan dia. Kalau kerabatnya semua masuk syurga, alhamdulillah. Kalau anak muridnya semua masuk syurga, alhamdulillah. Tapi adalah satu hadiah, gift Allah bagi kepada alim ini hari kiamat. Tunggu dapat pintu syurga ni. Tengok orang yang sudah tak berjaya untuk dapat markah boleh masuk college, ya. Itu tak boleh masuk syurga sebab tak cukup amal. Belilah 40 orang, beri mereka syafaat. Adik-beradik ke, suami isteri, ayah mak ke, anak murid, Masya Allah, orang yang anda sayang, yang tak lului, boleh pergi, pegang tangannya, bawa masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Derajat alim yang berilmu, beramal dengan ilmunya. Derajat ataupun maqam seorang yang menuntut ilmu, hebat juga. Seorang yang menuntut ilmu ada 5 keuntungan. Yang pertama, malaikat temani dia dalam majlis. Kalau ada malaikat dalam satu majlis, syaitan tak ada lah. Iza hadratil malaika kharajatil syayatin. Yang kedua, keuntungan orang menuntut ilmu, terjamin rezekinya. Kalau ada antara kita yang belum lunch lagi, akan rasa kenyang dengan majlis ni. Kalau orang nak pergi Yaman macam anak ni, nak pergi Yaman bersama 4 orang lagi, cari tiket, cari visa, cari di mana bayaran sana 20,000, cari, akhirnya sudah selesai semua. Kalau rezeki dia punya belajar kat madrasah biasa, bagaimana dapat itu duit yang banyak ini, Masya Allah, rezeki. Jadi terjamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Rezeki makan minum, rezeki pakaiannya, rezeki kefahamannya, rezeki Allah memudahkan urusannya. Ini keuntungan yang kedua. Yang ketiga, malaikat mengaminkan doa menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, talibul ilm, malaikat mengaminkan doanya. Jangan fikir bila kita habis angkat tangan semua berdoa, tak ada malaikat mengaminkan. Malaikat dah mengaminkan. Sebab ini majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala semua malaikat pergi cari. Inna lillahi malaika sawahina fi turuqat. Bermakna mereka berada merata-rata tempat. Mereka mencari. Cari apa? Majlisul ilm. Tuhan tanya apa mereka mahu? Mahu syurga. Okey, saksikanlah wahai malaikatku, inilah ahli syurga. Allahu Akbar. Apa mereka takut? Mereka takut neraka. Saksikan mereka. Saksikan wahai malaikatku, mereka ahli yang dilindungi daripada api neraka. Mereka harap apa? Harap keredaanmu ya Allah. Okey. Saya saksikan kamu bahawa saya ridha ke atas mereka. Nak apa ganjaran? Lebih cantik, lebih indah daripada ini. Ada seorang malaikat menibu sikit. Dia katakan, wahai Tuhan kami, ada orang, dia bukan golongan itu, bukan jamaah ni. Dia tak nak jumpa orang. Dia katakan, humul qawmu la yashqa jalisuhum. Bermakna kumpulan ini tak sesia, tak rugi. Orang yang teman mereka. Nak tumbang sahaja duduk, terus dapat barakat. Walaupun cari orang, tak jumpa di kampus, datang sini. Dengan cara tak langsung, itu namanya taufik. Taufik itu fikir lain, rancangan kita lain, tapi Allah bagi kita buat amal saleh. Yang tak ada taufik, rancang buat baik, tapi kawan jumpa habislah asar. Kenapa? Itu tak ada taufik. Taufik ini satu perkataan yang tunggal, satu, tak ada dalam Al-Quran. Tak ada dua perkataan taufik, satu saja. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi keuntungan yang pertama, orang menuntut ilmu, malaikat temannya. Orang menuntut ilmu, terjamin rezekinya. Orang menuntut ilmu, dia diaminkan doanya. 3,
Malaikah beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan itu saja, bahkan burung dekat awan ataupun dekat udara kan, laut punya ikan dengan makhluk-makhluk. Dalam daratan ada 400 makhluk, jenis makhluk. Dalam lautan lagi ramai, 600 jenis bangsa makhluk dalam laut. Yang Titanic ni, yang jatuh ni mereka berjumpa macam-macam sebab adalah 8 kilometer dalam laut. Masya Allah, kalah Everest punya puncak. Makhluk banyak, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Semua makhluk ini beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Wahai Tuhan kami, ampunilahkan dosa orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Bukan itu saja, binatang buas dekat hutan yang kita takut nak dekat dengan dia tu, dia punya zikir. Wahai Tuhan kami, amalan dia, salihnya, ampunilah dosa orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Semua ini ganjaran orang menuntut ilmu. Tapi kita nak menuntut ilmu dengan siapa? Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad bagi tahu ada 4 ciri untuk guru mursyid yang perlu kita taat kepadanya. Yang pertama, dia berjaya mendidik dirinya, bukan tak jaga salat. Tengok salat, jamaah takhir, jamaah tak bayar, dia tak salat dan sudah dia katakan aku dah sampai. Itu bukan guru mursyid. Walaupun nampak karisma, nampak dia buat amalan hebat, gerakan cawan, botol air berterbangan, jangan percaya. Orang negara sini cakap apa? Mongak. Temperang. Orang bukan bandai nak beribadat, tapi bandai nak menipu orang oleh kerana ada agenda lain. Sebab ada manusia dalam dunia ini, dia jual agama. Membeli apa? Membeli dunia. Itu dilaknat oleh Allah. Jadi ada ramai yang dia depan khalayak ramai, dia ada karisma, dia ada gaya dia. Tapi kita nak bukan mencari orang yang macam ini. Kita ada anak murid, Masya Allah, ikut, nak jumpa kita pun, tolong, nak cakap 5 minit saja. Itu sebelum 20 tahun. Sekarang belajar dengan siapa? Belajar silat, sihir dengan itu apa? Dekat kawasan namanya Semenia. Khalas, dia kata, ini guru saya dunia akhirat. Saya cek, amalan sihir sana. Sebab dia orang buat macam, orang terpak dekat pokok. Dia kata guru saya hebat. Kita bukan nak mencari itu. Itu kita tergoda ikut hawa nafsu kita. Guru mursyid, guru yang sudah berjaya mendidik dirinya, bermakna dia tak terliu dengan pangkat, dengan keduniaan. Dia ni benda ni, datang alhamdulillah, tak datang tak dapat pun. Jadi kalau ada guru macam ni, cari guru yang macam ni. 2, guru ni mesti bersanad. Keperluan kita berguru. Yang mana? Guru mursyid. Guru dia belajar dengan guru yang ada guru bersanad sampai Nabi Muhammad. Itu namanya belajar betul. Sebab dia ilmu dia ambil dari Rasulullah. Pasal ini ilmu bersanad. Macam kita ini. Kita ni bukan hebat sangat, tapi kita tak berani buka mana kita, melainkan ada guru yang kita bersandar dengannya. Syekh Fahmi Zamzam. Ni kita ni. Ada belajar yang sampai Banjarmasin, ya, Duduk Qidah, dekat sekolah, dekat dia di bunduk ni namanya Yasin, ya. Ada dekat itu belakang zoo, dekat Kamansahai, itu dia buat majlis sebelum 20 tahun. Kita bertemu dengan beliau, ramai orang ambil ijazah. Itu orang tu boleh ajar kepada orang. Kenapa? Sudah ada sanad, bersandar dengan guru yang dia ada guru namanya Syekh Unus atau Syekh Muhammad Alawi Malki, sampai orang yang mengarang kitab ini. Yang mengarang kitab ini Abdul Samad Al-Filimbani, yang ada sanad sampai guru namanya Syekh Abi Hamid Al-Gha. Macam kitab ini satu lagi Ayyuhal Walad yang saya buka juga bersandar dengan dia. Ini kalamnya Arab, sudah dikarangkan oleh Syekh
Abi Hamid Al-Ghazali sebelum 1000 tahun. Tapi bermakna guru mursyid mesti ada, guru yang kita dengar taat, amalkan apa yang dia ajar, mesti ada sanad, mesti dia berjaya mendidik dirinya. Bermakna bukan hebat, bukan mesti terbang dekat langit, mesti tenggelam dekat laut, duduklah 1 jam dekat air. Tak ada, bukan itu. Berjaya mendidik dirinya bermakna tak buat maksiat zahir, tak menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, guru itu telah berguru dengan guru. Sudah cerita ni. Beliau adalah seorang guru yang benar berjaya mendidik anak murid yang sebelum kita ni. Bermakna dia khabir dan mahir dan bakar dalam cara mendidik orang. Bermakna dia sudah tahu seluk-beluk kalau orang dia rukuk, macam mana nak perhatikan dia rukuk. Dia arahan tak boleh pakai. Ni guru mursyid, dia ada cara dia. Doa untuk anak murid ini pun ada satu cara tu. Guru yang sampai kepada kita manfaatnya tambah hijab. Bukan yang suruh kita banyak beramal, bukan yang suruh kita banyak mencari dunia, bukan yang suruh kita banyak belajar, tapi guru yang memalah dia bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu guru mursyid. Dengan gaya dan cara dia. Ciri yang keempat, guru ini perlu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam gerak geriknya. Kalau macam tu, kita perlu jaga adab sama dia. Adab sama dia ada adab zahir dan batin. Dalam kitab di tangan tuan-tuan, puan-puan, ada 11 adab dalam kitab Hidayah Salikin. Tapi dalam kitab Ayyuhal Walad ada adab yang batin. Ada adab dalaman, jiwa. Bermakna bukan hanya jaga lidah, tangan, kaki, mata, tak. Dia ada bina jaga dalaman kita, hubungan kita dengan guru tu bagaimana. Kita boleh nampak ramai orang belajar dengan guru hampir berpuluh tahun, tapi tak nampak kisah. Ajib. Kalau dulu selebriti keluar TV yang itu punya, yang masyhur, ramai orang suka. Dia bawa motor, bawa kereta, kejar sini, sana, sanun, setua. Bahan. Belajar. Bagus tu. Tapi dia masih lagi rukuk. 20 tahun dia ikut dia. Tapi masih lagi rukuk. Masih lagi terhaka kepada ibu bapa. Masih lagi tak boleh kawal kemarahannya. Masih lagi tak boleh sabar. Masih lagi kurukut. Tak boleh nak derma, nak tolong orang, nak bantu orang lain. Kenapa sifat ini tak boleh tanggal? Bukan guru ni tak mahir. Bila kita tak boleh tuduh guru ni, tak bagus. Kemungkinan besar dia tak menjaga adab zahir atau adab batin, itu hilang keberkatan ilmu. Ilmu ada, otak dia tahu, dia boleh ingat. Syarat-syarat wudu ada 10 perkara, rukun salat ada 13 perkara. Itu syarat-syarat itu salat kita perlu ada 4 perkara, iaitu masuk waktu, ini apa suci, tutup aurat dengan kiblat. Kita wudu adalah 6 rukun yang wajib, adalah yang sunat, ada sama 8. Hafal, boleh lawan guru. Mungkin mahir lebih daripada mengajar, tetapi tak amal. Ramai orang sudah belajar rukun salat dalam dunia ini, tapi adakah semua salat? Ramai orang Melayu mesti khatam itu fardu ain sebelum dia dah balik kan. Ya ibu bapa tak ajar, tapi dia tak salat, tak jaga salat. Sebab ini dia perlu guru mursyid. Guru mursyid yang mendidik jiwa sebelum mendidik kelakuannya yang zahir. Jadi untuk kita dapat keberkatan guru ini ada 11 perkara zahir dan ada 5 perkara batin perlu jaga. Yang zahir dalam kitab Hidayah Salikin yang di tangan kita. Yang batin dalam kitab Ayyuhal Walad, yang dalam bahasa Arab ada bahasa Malaysia juga, yang dikarangkan oleh Imam Al-Ghazali. Marilah sama tengok adab kita dengan guru mursyid yang kita suji nak taat dan patuh kepada ajaran dia.
yang kita harap dengan ajaran itu boleh sampai ke hadrat Allah. Pertama, guru tak boleh beri salam awal, mesti kita lagi laju bagi salam. Kita tak perasan cerita ni. Betul, kita mesti lagi awal, macam orang sini buatlah. Apabila ia mendapatkan gurunya, bermakna sudah, khalas, dah bersetuju, guru ni guru saya. Dunia, akhirat, hari akhirat, inilah yang ajar saya, wahai Tuhan kami. Kalau salah, salahlah. Di guru pun tak tanggung. Maka hendaklah mendahului pada memberi salam kepada beliau. Yang kedua, jangan banyak berkata di hadapan guru. Ini fisik, ini zahir. Jangan banyak berkata. Kita tengok dalam, kalau anak-anak kecil, apa biasa mesti kena bersin. Tapi kalau orang dewasa, dia belajar, mesti dia jaga benda ini, iaitu banyak berkata. Guru tak bercakap, tak mengajar. Dia duduk simpan dengan ada masyayikh, ada tetamu ke, kita tak boleh bercakap. Dulu-dulu masa kita budak kecil, saya suka bertanya banyak. Jadi guru depan, tapi dia bukan mengajar, dia hanya simpan. Haji Ali, itu tanya soal tertentu. Siapa nama guru? Siapa nama itu? Sebelah kanan tak layan saya. Sebelah kiri, budak kecil, Haji Ibrahim. Mana tu ibu ni nama syekh ni, siapa nama dia tu, dari mana? Dia tak layan, pandang saya. Allahu Akbar. Baru saya faham. Selepas kita buka kitab, belajar, dia tak boleh orang tua depan masyayikh cinyap habis. Jaga dah. Oh, Masya Allah. Itu sebab mereka ada barakah ilmu. Hormat bukan mentuhankan, bukan mengagungkan sampai nak sujud kepadanya, tapi adab. Sebab ini bukan sebenarnya, dalam hakikatnya bukan hormat guru itu saja, hormat tempat ini, tempat Rasulullah SAW. Dia nak menyampaikan apa? Menyampaikan kalam Allah, menyampaikan kalam Rasulullah SAW. Jadi kita hormat dengan cara tak langsung apa yang dia ajar tu, sumber yang diambil ilmu. Jangan banyak berkata di hadapan guru. Jangan juga berkata apa yang tidak ditanya oleh guru. Ada orang suka bagi laporan. Bagi laporan. Guru hari itu dah, dia tak ramai orang. Guru hari itu mengajak, Masya Allah, malunya 3-4 orang pun, orang tengah-tengah mengajar, dia tinggal dia. Guru tak tanya pun. Atau tintan orang, jamaah kita ni banyak cakap lah, ustaz kahwin satu lagi tu. Orang tak cakap pun, guru pun tak nak dengar. Sebenarnya itu saudara kita tu, Haji Zul tu, dia katakan tak mau datang sini lagi. Dia pun kata yang buruk tentang guru kita ni. Saya suka guru, tapi dia, Masya Allah. Yang bagi laporan ini, Nabi sudah marahnya. Ya, Nabi SAW telah bersabda, Da'uni akhruj li ikhwani salim as-sadr. Biarlah aku keluar, duduk bersama sahabatku dengan tak adalah terbelakang yang mengganggu persepsi saya terhadap mereka. Nabi tak mahu dengar fitnah tu, tak mahu nak dengar keaiban orang. Kenapa kita nak bagi laporan? Bandai sangat tak minta pun. Jangan berkata apa yang tidak ditanya oleh guru. Hilang berkat ilmu. Jangan bertanya guru sebelum minta izin daripadanya. Itu adab yang gembat. Tengah-tengah dia carah, baca kitab, buat ini, buat itu. Ada soalan, belum ada time soalan, habis terputus dia punya apa. Sebab kadang-kadang orang yang menyampaikan itu, jangan kita tuan-tuan berfikir orang yang menyampaikan walaupun sesiapa pun, dia datang daripada diri sendiri. Mustahil. Mana boleh bercakap 2 jam, 3 jam, 5 jam, mana ada dia nak mengajar sekolah dari pagi sampai malam. Maklumat lain. Itu dari Allah. Jadi bila putus, seolah-olah macam kita wuduk. Kalau ada nur daripada atas dari langit kepada kepala kita ni, bila bercakap dunia, terputus. Kalau orang bersidang menyampai,
Bila ada kalam sudah masuk, dengan ada perasaan sudah masuk, jadi dia boleh putus dia punya warid. Warid itu bermakna idea-idea yang mengalir oleh Allah kepada hamba itu, sebab dia sudah wada'iyan ilallahi biizni, minta izin dari Allah sebelum nak berdakwah. Bila Allah bagi izin, Allah akan bantu anda. Nak cakap 10 jam pun boleh, tapi cakap yang bernas, yang beridea. Tak ada izin, dan sudah nak, orang tak ajak, orang tak mahu nak dengar. Sana ajar kamu hari ini. Mama dah kata, guru saya ada anak murid, dia rasa diri dia hebat sangat, naik member. Guru, hari ini tak sihat, sila naik. Oh, akulah. Khutbatul Jumaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk, azan sudah. Bangun. Alhamdulillah. Tapi dalam hati dia sudah jadi lain. Aku anak murid yang dipilih untuk ganti guru. Guru duduk bawah mimbar, anak atasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 30 kali Alhamdulillah. Orang bawah ni apa cerita ni? Khutbatul Jumaah Alhamdulillah saja ke? Tak ada benda lain ke? Tapi malu. Tak boleh. Macam dah khalas. Lupa segala-galanya. Kenapa? Terbadam semua. Virus masuk. Dah sudah. Dah kenapa? Turun dari mimbar, cium tangan guru, minta maaf. Oh, dia tahu salahnya. Nak naik mimbar, jangan ada perasaan tu. Cakap 3 perkara. Saya jahil, ajarlah kami ya Allah. Saya dhaif, kuatkan kami ya Allah. Saya miskin, kayakan kami ya Allah dengan ilmu. Dengan apa yang Engkau beri, mamalah kami amat berhajat kepadanya. Inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Naik mimbar, alhamdulillah, Masya Allah, khutbah hebat. Kenapa hilang? Kenapa datang? Sebab ini bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meninggal perkataan guru, tinggal berdapat guru ni oleh kerana ada dengan menyatakan si fulan menyalahi apa yang engkau katakan dan sebagainya. Itu namanya apa? Macam melawat. Guru mengajar dia contoh ni. Satu perkara pelik ya. Sebab mazahib ini kadang-kadang boleh dengar cerita, tu beranjak pasal kita mazhab Syafi'i. Tak pernah dengar benda lain. Tak ada orang amalkan benda ni. Contohnya kalau ada, maaf anjing bayannya atas baju kita. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini najis mughallazah. Belum lagi suntuknya. Belum lagi dia suntuk kita. Bayannya saja. Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tak gosok belakang depan segala anggota, mandi wajib tak sah. Jadi kalau kita masuk beli air keluar macam ni ya, tetap junub sampai gosok badan masa kita mandi. Tapi dalam Syafi'i tak ada, tak jadi rukun. Ta'mimul jismi bil ma. Apa maksudnya? Bermakna melebuti yang punya air itu segala badan kita. Ada tempat yang kering, semua dah kena air, termasuk kepala kita, rambut kita. Jadi ada perkara yang bilik-bilik dalam mazhab-mazhab. Kalau disebut dengan guru, syakaf Fatihah, kalau tak ada boleh sah salat pula. Tengok, semua rasa bilik. Kalau tak baca Fatihah tak sah salat. Memanglah betul. Ikut 3 mazhab, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, memanglah kalau tak baca Fatihah bukan dalam satu salat, dalam tiap rakaat mesti ada Fatihah. So, ini rukun, ruknul rakib wa aslun asil, la budda an ta'ti bihi. Tapi Imam Abu Hanifah bukan Fatihah saja, yang orang boleh baca bahasa kelin dalam salat. Tengok buka mata besar dah. Ya kok kelin ah. Wah, la ilaha illallah. Boleh ke salat? Syarat dia baru masuk Islam dan sedang belajar dan dia tak pandai Fatihah. Ada yang berpendapat kalau dia tahu Qul Huwallahu Ahad, masa dia berdiri untuk Fatihah, dia baca Qul Huwallahu Ahad banyak kali sampai imam dah habis, baru rukuk sama. Dia lakukan perbuatan tapi qauli dia tak pandai,
dia boleh gunakan bahasa dia selagi mana dia tak pandai, tapi syarat dia sudah mula belajar dan dia orang baru masuk Islam. Jadi perkara ini mungkin jadi bilik sikit. Orang angkat tangan, tak pernah dengar cerita ni. Guru yang saya dulu belajar dekat kampung ada cakap Fatihah ada. Memang dah betul, guru ajar tu betul, tapi itu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik. Imam Abu Hanifah cakap lain. Boleh budak kecil, anak dara, kahwin tambah wali. Rasulullah bagi tahu, kalau anak dara kahwin tak ada wali, itu batil. Batil bermakna tak sah. Dua marhalah jauh daripada bapaknya, atau bapaknya mu'dil, bermakna dia ada datanglah orang yang sesuai dengan yang kufi dengannya, tapi ayah dia tak mahu. Tu wali hakim boleh dia mengkahwinkan anak yang gadis ini. Jadi dalam poin ini, jangan meninggal pendapat guru kita dengan mengatakan si fulan menyalahi apa yang engkau katakan. Sebab ilmu itu luas dan mazhab itu banyak. Mazhab dua boleh. Macam Al-Layth bin Sa'd, itu alim besar, hebat, seiring dengan Imam Syafi'i, tapi tak kita dengar dia punya pendapatnya mazhab. Sebab anak murid tak tulis apa yang dia ajar. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, anak murid mereka wajib menulis. Itu sebab mereka punya mazhab sampai hari ini. Jadi mazhab sudah banyak. Yang masyhur 4. Kalau kita dengar satu pendapat yang belik, jangan terus tolak, jangan bantah. Sebab kita bukan tahu segala hadis, bukan tahu segala tafsiran ayat Al-Quran, dan belajar usul fiqh, mustalah al-hadis dan sebagainya. Kita mungkin baru nak belajar. Jadi jangan bantah pendapat guru dengan alasan ada dengar selain itu. Yang keenam, jangan memberi isyarat kepada guru dengan sesuatu yang menyalahi berbicaraan gurunya, yang membawa sangkaan kononnya dia terlebih benar daripada gurunya, atau terlebih mengetahui daripada gurunya. Yang demikian itu kurang adab terhadap guru dan kurang barakah. Itu yang saya cakap. Dan kurang barakah. Bermakna belajar lama tetapi mengambil gambar guru. Buat sesuatu tambah keizinannya. Pergi ziarah guru tambah, minta izin untuk ziarah. Bawalah kawan-kawan. Bawalah kawan-kawan pergi ziarah dia. Tak maklumkan kepada dia supaya dia bersedia untuk menerima kita. Dia tak rehat. Nak rehat, dia sakit, dia ada kelas, dia ada tetamu lain. Jadi bila kita menyalahi adab ini, ditakuti hilang berkat ilmu yang kita dapat, walaupun sikit atau banyak. Adab yang ketujuh, jangan berbisik-bisik dengan rakan yang sama. Jangan kita berbisik. Ya. Jangan kita berbisik-bisik semasa guru mengajar atau semasa guru berada di hadapan kita. Kalau guru mursyid, perlu betul-betul mengharap keberkatan, kita berbaik dengannya. Khidmatnya, doanya, tengok keluarganya, ya, nasihat atau membantu keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tetamunya, kita cubalah layan dia, cuba meringankan bebanannya. Jangan berbisik-bisik dengan rakan yang sama duduk di hadapan guru. Jangan berbaling kiri atau kanan ketika di hadapannya, tapi hendaklah duduk tunduk beradab seolah-olah berada dalam sembahyang. Kalau orang lain cakap, untuk sembahyang tu, alhamdulillah.
Sahabat duduk depan Nabi Muhammad seolah-olah macam batu, tak boleh bergerak. Kalau ada burung, dia fikir ini batu akan henggap di kepala mereka dan berdiri. Sebab dia rasa ini benda tak bergerak. Mereka duduk lama tak bergerak di hadapan Rasulullah oleh kerana menghormati majlis ilmu, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-9, jangan banyak bertanya ketika guru segan berkata-kata atau letih. Ada kadang-kadang kita bertanya tentang soal sensitif, jadi guru ni malu. Bukan tak tahu, tapi mungkin dia tak mahu nak guriskan hati orang, atau tak mahu nak jawab pasal perkara ini macam memalukan. Tentang peristiwaan atau tentang amalan yang dibuat oleh jamaah, ya, kita tak boleh nak ulang pertanyaan. Atau kalau guru letih, jadi kita perlu untuk mencari keberkatan. Jangan kejar dengan soalan. Kalau bagi soalan tapi dia tak jawab, jangan ulang. Sebab ada sebabnya dia tak jawab. Kalau tak tahu, jangan malukannya, tanya lagi. Kalau guru cakap tak tahu, hormatilah guru itu. Imam Malik dulu, dia tanya sebelum soalan, dia jawab satu. Katakan, 9 yang lain saya tak tahu, nanti saya cari. Kita hari ini kalau kebanyakan lah tanya satu, dia jawab sebelum. Nak bagi tahu lah ilmu banyak. Termasuk kita kadang-kadang silap. Soalan sikit saja, halal, khalas halal lah. Tak, kita halal oleh kerana ada ni ada tu. Itulah yang menunjukkan kita hebat. Imam Malik jawab satu, katakan 9 yang lain saya tak tahu. Dan yang satu ni kalau ada silap tolong bagi saya tahu. Masya Allah, tengok tawadhu' ulama yang sadrul awal. Apabila guru berdiri, maka hendaklah turut berdiri, mentazimkan guru, dan jangan diikuti pada ketika ia bangkit itu dengan pertanyaan dan soalan semasa dia berjalan. Biarlah dia duduk ataupun sampai ke destinasinya. Yang ke-11, jangan buruk sangka terhadap guru. Kita salat Isya, guru tak salat sunat. Cakap sunnah, Rasulullah tak salat sunat pula. Kenapa buruk sangka? Mungkin dia dekat rumah, bukan buat dua, buat salat banyak lagi. Kenapa? Kita tak tahu. Salat sunat Isyak ni, salat dekat rumah lagi elok. Bermakna dia tahu sunnah Rasulullah. Jangan jadi rumah anda macam kubur. Apa kubur? Tak ada salat dalamnya. Kita untuk makan, minum, tidur saja. Tak. Mesti rumah kita ada tempat untuk beribadah, tempat zikir, tempat khalwat, tempat salat sunat. Dan Melayu sini, alhamdulillah, banyaklah saya hidup dekat bersama orang kampung lama, 8 tahun, kalau oleh 9. Mana-mana rumah mesti ada surau dalam rumah itu, ada tempat salat. Masya Allah, kagum betul. Bukan hanya pakaian untuk salat saja, bukan ada wirid saja, ya ada tempat untuk khalwat. Siapa nak? Bukan solat merata-rata. Salat depan kita ada baju, salat depan kita ada buka TV. Tak, ambil ruang. Tapi mungkin dekat bandar tak sempat atau tak dapat nak buat cerita ini oleh kerana malah ada 2 bilik. Macam mana? 2 dah tidur. Itu koridor atau tempat nak tetamu. Tapi tengok rumah yang luas, malah orang dia mengambil sunnah Nabi Muhammad itu, iaitu mesti ada tempat untuk kita salat. Bersihkannya, wangikannya, senantiasa makmurkannya. Tiap malam mesti ada qiyamul lail, tiap hari mesti ada baca wirid, mesti ada wirid Al-Quran. Berapa muka surat Al-Quran sudah baca? Mesti ada dalam niat. Buat sunat-sunat yang tak buat dekat masjid, balik rumah buat. Sebelum nak pergi subuh, sepatutnya salat ar-rughaibah dekat rumah. Bila sampai ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid atau sunat wudu. Bukan salatul ghaibah lagi atau fajar. Ya, ulama menyatakan itu fajar dengan subuh. Apa berbeza? Ada yang menyatakan fajar itu sunat subuh, subuh itu salat subuh. Tapi ini pun ada yang mendapat fajar subuh sama. Ya.
Perkara yang ke-11, jangan buruk sangka terhadap guru anda pada segala perbuatan yang zahir yang menyalahi kebiasaan, atau perbuatan guru itu bersalahan dengan pengetahuan kita atau dengan adat-adat, kerana guru itu lebih mengetahui dengan segala rahsia syariat. Seperti hikayat Nabi Musa. Nabi. Gurunya siapa? Nabi Khidir. Allah yang suruh dia berguru dengan Khidir. Nabi Musa tak sabar. Dia katakan tak boleh tu. Bunuh anak mana boleh? Pecah kapal. Orang tolong kita. Kita pecah kapalnya. Kasih tenggelam. Tapi akhirnya guru lebih mengetahui dengan anak murid. Itu sebab Allah nak bagi cerita ini dalam Al-Quran, nak memaklumkan kepada kita. Seperti malaikah sudah belajar dengan Nabi Adam. Malaikat daripada cahaya, Nabi Adam dari tanah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Malaikat cakap, kami tak tahu apa soalan itu, nama-nama Allah. Kami tak tahu semua. Kami tahu sebahagian saja. Wahai Adam, ajar mereka. Ajar mereka apa yang mereka tak tahu. Selepas tu sujud kepadanya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya Allah, sujud kepada guru. Ya, bukan sujud ibadah, sujud ta'zim, menghormati, beradab, menghargai ilmu yang dia sampai kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab zahir dengan guru. Khidmatnya, doanya, kita cuba meringankan bebanannya, cuba kita beri salam sebelum dia menyampaikan salam kepada kita. Jangan banyak berkata, jangan berbisik-bisik dengan kawan, jangan menyoleh kiri kanan, jangan bagi isyarat semasa guru mengajar yang menyalahi seolah-olah macam kita lebih pandai. Jangan berpaling kiri kanan, jangan banyak bertanya guru. Pada hal guru segan nak menjawab, ataupun jangan banyak berkata di hadapan guru ataupun bercerita tentang soalan yang tak ditanya. Maklumat, guru tak mahu maklumat ini, kita buat laporan, nak bagi laporan yang tak elok kepada guru yang menjadi hati dia panas, jangan. Itu. Dan jangan kita buruk sangka dengan ini. Ini adab zahir dengan guru yang mengajar kita atau guru mursyid. Tapi ada adab batin. Apa dia? Imam Ghazali telah menyatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, bila berhadapan dengan guru anda atau berada di rumah anda, anda beradab dengan, bila ingat guru itu, beradab dengan apa yang dia ajar. Kalau dia bagi kita satu tasbih dan zikir 1000 kali la ilaha illallah, bermakna kalau terima wirid daripada guru mesti laksanakan. Tak laksanakan, ini khianat dalam batin. Bermakna ini kita hanya berfoya-foya berguru saja, tapi kita tak ikut ajaran. Itu berkat tak sampai. Dia suruh kita istighfar 1000 kali. Kalau kita mengadu hal, tuan guru banyak hutang, okey, istighfar malam ni 3000. Semalam dah buat? No, sudah. Okey, istighfar besok 5000. Sudahkah? Sudah. Sedangkan kita tak buat. Guru tinggu, dia punya rezeki sudah murah, tak jadi. Guru pun bilik. Cara ini dengan orang lain boleh dapat. Bermakna guru akan faham, ini kita tak beramal dengan muridnya. Dia buat pesanan kepada kita, buat ini. Jadi kita mesti ikut, hormati. Kalau guru tak ada sama kita, adab yang kedua, kita mengharap keselamatannya, mendoakannya. Yang ketiga, kita dalam hati kita mencuba mencari cara dalam fikiran kita, kalau dia ada keaiban, macam mana kita tafsiran dan anggapan yang baik terhadap guru. Tutup keaibannya secara zahir, itu mesti. Dan cara dalam batin juga, cari
Rasulullah SAW bukan dengan guru, dengan saudara Muslim. Kalau saudara Muslim sudah buat silap terhadap kita, kita mesti dalam 99 anggapan. Mungkin dia tak cakap Assalamualaikum tadi, mungkin dia tak perasan, mungkin dia suara dia ada masalah, mungkin dia sibuk fikir benda lain, mungkin dia bos marah dia jadi dia fikir kerja dengan dokumen yang tak sign, lepas tu dah serah kepada dia pun Allah. Jadi kita buat anggapan 99 anggapan yang baik. Kalau tak jumpa, untuk melepaskan saudara kita dari keaiban, dalam yang ke-100 kita anggap tak apalah, kita maafkannya. Walaupun dia salah, kita maafkannya. Jadi kalau kita punya ada kawan ada kesalahan terhadap kita, kalau betul-betul nak bermuamalah dengan cara Islam yang betul, kita buat anggapan 99 kali anggapan yang baik. Bila tak jumpa alasan, malah dah nampak lah dia cakap dengan saya, tapi dia tak cakap Assalamualaikum, dia tak ajak saya kenduri kahwin anak dia, sedangkan kita hari-hari jumpa. Kita tak perasan. Mungkin dia pesan kepada orang lain tu dah lupa. Jadi kita buat anggapan yang baik. Tapi kalau tak jumpa satu alasan yang munasabah, kita maafkannya. Dengan guru kita lebih lagi, satu adab batin lagi. Hendaklah menjauhi diri kita daripada persahabatan dengan orang yang tak belajar. Sebab kawan itu akan bawa kita keluar dari jamaah yang belajar ilmu agama dengan guru itu, akan memburukkan guru kita. Saya baca ya. Hendaklah menjauhi daripada persahabatan dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengkosongkan lamparan hati kita lah daripada segala berhubungan dan pengaruh syaitan atau pengaruh kepada manusia yang jahat. Maka dengan itu akan suci hati kita daripada kekotoran syaitan. Dan walau bagaimanapun, ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Jangan kita menuntut dunia sangat. Oleh kerana itu akan menjauhkan diri kita daripada guru. Maafkan kami, tajuk ini besar. Jadi kita berhenti di sini. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi untuk menambahkan huraiannya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang baik dan menuntut ilmu yang baik dan beramal dengan apa yang kita ajar dan apa yang kita belajar. Dan kitalah menjaga hubungan kita dengan guru, dengan anak murid. Sebab guru pun perlu jaga berapa adab. Ni dalam bab ini ada berapa? Oh, tu lagi banyak. Guru perlu 17 perkara jaga bila dia mengajar. Jadi bukan hanya yang belajar, tapi yang mengajar juga perlu jaga 17 perkara. Itu pertemuan kita yang akan datang. Maafkan kami kalau ada salah silap, kesalahan bahasa, silap kata. Syukur lakum wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya ajak tuan-tuan perempuan untuk berdiri dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum salat ini kita berdoa, doa kita mustajab. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ayna al-'idha حنا بالسورة إلا إليك، والغمامة قد ضلت والملائكة صلوا عليك. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا النبي صلاة ترحم بها ضعفنا آمين وتجبر بها كسرنا وتوفقنا بها للطاعات وللذكر الحقيقي وللأدب الحقيقي وللقرب الحقيقي حتى تقع العين على العين. اللهم إنا نسألك جمالا يعمنا وإحسانا يشملنا وفضلا عظيما يدوم لنا يا رب العالمين. اللهم أكرم أهلي بن عرب ماليزيا بن يا رب العالمين. اللهم أكرم هؤلاء الجماعة بالبركة في الرزق والبركة في العمر والبركة في الذرية والبركة في الأعمال وفي العلم وفي الأقوال والأفعال والبركة في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء وعضل الداء والهم والغم والكرب العظيم. Sembuh kami yaki kami, bapak kami, sahabat kami, keluarga kami ya Allah. Tunaikanlah hajat kami, jauhkan diri kami daripada kemaksiatan, daripada sahabat yang membawa kami kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan diri kami daripada bala bencana, daripada kelalaian, kelekaan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir. Taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim. Tub 'alaina Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.